Let's go. Around. Life takes you. I follow you. Call you up. You been crying all night. You don't let disappointed in yourself. All right. Let's go. Let's go. Bring it up. I take you into the sunlight. Let me up. Kiss me now. So hi. I will follow you way down wherever you may go. I'll follow you way down to your deepest. Yeah, Diane, let's speak out high. I got this. La 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 la. Come on, man. Let's go. Bring it on. You got to give yourself enough love. You live like hands in a tight glove. I wish that I could fix it for you. But I'll be right here to guide you. Wherever you may go, I'll follow you way down to your deepest flow. Always be we love you straight from our heart, and we will always follow you till the end. Terima kasih semua jumpa masuk. How are you guys feeling? Ambil hang getak sikit. Emilia, Fatihah, Nafisa, Umairah. Finally, seminar kejar kimia pun dah mula. Lama saya tunggu nak seminar kejar. Bila seminar kejar nak keluar? Lagu Badang pun dah keluar, guys. Lagu Badang dah keluar. Seminar kejar kimia masih belum. Dan hari ini, ya, kita akan ada seminar kita pada pukul 1.45 sampai pukul 3.15. Kita masih ada baki lagi 2 minit. Saya nak sembang-sembang dulu. Kelas ni kita campur Form 4 dan Form 5. As you guys know. Saya nak tahu siapa, kat mana Form 4? Boleh tak saya kong mix ke macam mana? Yang mana Form 4? Okay, kat sini ada Aisyah seorang, Zahin seorang. Aisyah dengan Zahin je? Aisyah, Zahin. Putri Adiana, faham. Kat sini Putri Adiana ada juga. Oh, Form 4 kat sini pun ada juga. Okay, Rauda, Raja, Sarah. Form 4 sini pun ada. Form 4 semua? Okay. Sabar jap. Tenang. Oh, tenang. Siapa sini Form 5? Saya nak tengok Form 5 kat mana banyak. Zul Amri tadi kata Form 4. Oh, tadi Form 4. Sekarang ada Form 5. Kejap lagi. Oh, Form 6. Faham. Putri kat sini ada. Yusra Nabila. Eri anak dengar kat sini. Atirah Samsudin kat sini. Okey. Seterusnya. Atirah. Siapa nama Atirah? Tolong cek jap. Saya tak puas hati. Nama banyak sangat nama Atirah. Zulfika, come on. Hang namun tengah-tengah Atirah. Zulfika tulis. Sini. Atirah kat sini Okey, Angela kat sini juga Aina Maisara, Kalish kat sini. Okey. Brittany Amber kat sini. Faham. Shazlin kat sini. Okey, sabar jap. Tiffany Juan kat mana? Tiffany, sabar jap. Saya nak cari, saya tengah cari ni. Kurang macam kalau dalam satu lewat saya kena cari orang ni. Sabar jap. Ada nama je. Okey, Tiffany kat sini. Okey. Au Yung Moon kot. Au Yung Moon kat mana? Hai, nampak dah? Amanda ada tak Amanda kat sini? Amanda hijau. Jimmy Lee, saya nampak. Anita kat sini, faham? Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana menyertai. Terima kasih kepada mak ayah, kepada parents kat rumah memberikan sokongan, lengkapan untuk abang-abang kakak kita menghadapi PBR ataupun pembelajaran di atas talian. Dan terutamanya kerana memberikan sokongan menyertai MC+. Okey. Mana nak cakap? Saya cukup tak erti lah bagi ucapan ni. Saya tak pandai lah bagi ucapan. Korang tolong bagi skrip jap. Cakap sabar. Saya ni tak ada bakat bercakap, bang. Aduh. Okeylah. Tuan-tuan, puan-puan, ladies and gentlemen, seminar kali ini saya akan mulakan seminar kimia SPM tingkatan 4. Tajuk yang saya akan bawakan ialah tajuk permulaan. Permulaan pada kimia, asas pada kimia, iaitu berkenaan dengan struktur atom. Okey, tuan-tuan, puan-puan. Seperti mana yang anda tahu, atau mungkin anda tidak tahu ya, perjalanan kimia ini panjang. Dia bermula sejak sebelum tahun 2000 lagi, before century. Okey, kimia ni orang kenal dia sebagai
black magic. Kau tahu black magic apa dia? Yang anta. Ya. Okey. Di mana ketika dahulunya terdapat hanya 4 unsur yang mereka tahu, iaitu unsur api, air, angin dan tanah. Dan sejak daripada itu, mereka merevolusikan kimia satu demi satu sehingga hari ini kepada pembuatan vaksin. Okey. Dalam vaksin itu sendiri adanya kimia, adanya atom. Tapi kita tak nak buat vaksin Orang jangan habis iklan ni orang dah buat vaksin tak kau tahu tak vaksin dah buat? Siapa yang pernah dah cucuk dah vaksin? Siapa dah cucuk vaksin? Yusra Nabila. Hang cucuk apa Yusra? Hang cucuk. Betul ke cucuk vaksin ke cucuk benda lain? Oh, faham. Oh, ada microchip. Ya Tuhan. Tu. Okey. Baik. Cakap pasal vaksin. Kita ada macam-macam jenis vaksin. Okey, tolong bagi saya contoh satu vaksin yang korang tahu. Ada fish and chip. Zarif. Bukan fish and chip. Macam mana nak cakap? Dia lebih kurang lah. Tapi tak gitu faham. Dia lebih kurang tapi tak gitu faham. Pfizer satu. Faizal lebih kurang lah. Ada Spritzer. bukan Spritzer. Pfizer. Okay, Sinovac. Bagus. Okay. Ada AstraZeneca. Bukan AstraZeneca. Baik, tuan-tuan dan puan, apakah kelebihan ataupun kebaikan perbezaan antara satu sama lain? As you guys know, ada orang cakap Pfizer lebih bagus. Ada orang cakap AstraZeneca kurang bagus sebab tak boleh nak pergi travel and so on. Actually semua adalah sama bagus. AstraZeneca, maybe korang ada dengar, efek dia lebih banyak berbanding dengan Pfizer. Benar? Efek lebih banyak itu tuan-tuan dan puan, lebih bagus. Apabila efek lebih banyak, body kita akan lebih activate untuk melawan virus tersebut. Itu adalah secara generalnya. So if one day korang ada dapat appointment untuk cucuk vaksin, regardless of what kind of vaksin, AstraZeneca ke, Pfizer ke, Sinovac ke apa ke, pergi cucuk. Jangan malas sangat, bagi nanti. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, saya tahu yang anda semua dah dapat nota dah kan? Nota kita dibekalkan dengan 8 muka surat tak silap saya. Dan kita ada lebih kurang 8 soalan yang kita akan jawabkan throughout this whole session. Dan saya akan make sure apabila soalan ini keluar dari dalam SPM, terutamanya pada tingkatan 5, I will make sure with everything that I have, you guys mesti pasti kena jawab dengan makan penuh. Kalau siapa tak boleh nak jawab siapa saja nak tinggal atau siapa nak salah, saya akan buat jutsu, saya akan menjelma di sekolah korang. Siap. Okay, saya bawa swab test, hidung korang dalam kelas. Baik, apa yang kita akan belajar di dalam bab 2 ini tuan-tuan dan puan berkenaan dengan struktur atom. Ladies and gentlemen, di dalam kimia kita dibekalkan dengan satu peta yang akan membantu kita. Peta ini dipanggil sebagai jadual berkala unsur. Semua student saya, every time class, every time seminar, every time kita ada program, saya mesti akan pasti tekankan relevannya untuk mengenali jadual berkala. Dan di hadapan ini adalah jadual berkala kita. Okey. Baik, jom kita isikan satu persatu boleh? Tak payah tengok buku, tak payah apa, hang tengok saya aja. Demo tengok KW aja. Demo jangan tengok lain. Okey. Let's go. Yang pertama, untuk baca jadual berkala, kita akan mula daripada kiri dan atas. Ini adalah unsur pertama kita. Boleh? Kita akan baca daripada kiri dan atas. Ini adalah unsur pertama kita dan unsur paling kecil. Apakah itu unsur tersebut? Yes. Hidrogen. Tuliskan simbol jap. Thank you so much. Dia punya simbol adalah H. Cantik. Seterusnya, kita akan baca jadual berkala ini bagaimana tahu? Daripada kiri pergi ke kanan. Kiri pergi ke kanan. Kanan mana? Sini. Sana kan? Okey. Lompat dia sampai ke hujung. Ini ada satu unsur. Iaitu, saya akan sebut nama awak, bagi tahu awak tuliskan simbol dia. Helium. Apa dia? Adin Hanani. Hai. Helium. Thank you. Ini adalah helium. Daripada kiri pergi ke kanan, kita akan patah balik ke hujung sana. Ada satu unsur, nama dia ialah lithium. Cantik, iaitu Li. Dan ke kanan kita ada beryllium, Be. Seterusnya, kita ada boron. Apa dia tolong jap? Boron ialah B. Next. Carbon adalah C. Seterusnya kita ada nitrogen and oxygen. O. Fluorine. F. Neon and E. Habis kanan, patah balik ke belah kiri. Ini ada sodium. Apa dia? Na. Terbaik. Bukan K. Bukan, acu sangat bang. Na. Okay. Sebelah Na kita ada magnesium. What is it? Hai, Sanjit. Kita ada Mg and then dekat sini, cuk. Kita ada ruang kosong.
apakah yang ada di dalam ruang kosong tersebut? Unsur peralihan. Ya, kita akan panggil sebagai transition element. Transition element. Okey, element. Tak muat. Dah balik. Transition element. Dalam bahasa Melayu, kita akan panggil sebagai unsur peralihan. Next. Kita ada aluminium. Zulfaik bukan elemen. Aluminium, apa dia simbol dia? Al. Cantik. Seterusnya, kita ada silikon. Terbaik. Si. Kita ada phosphorus. P. Sulfur. S. Chlorine. Cl. Jamie. Argon. Erdina. Claire. Ashikin. Ar. And baru bawah ni, kalium ataupun potasium, iaitu K. Last kali adalah kalsium. Baik. Well done. Baik. Bila nak baca jadual berkala ini, kita akan baca kiri atas daripada kiri pergi ke kanan. Faham? Seterusnya, prinsip bagaimana jadual berkala disusun ialah berdasarkan bilangan proton yang meningkat. Okay, saya pernah beritahu ni, tapi one again saya beritahu awak, bilangan proton yang meningkat. Daripada kiri, ini akan mula dengan 1 proton, dia akan naik dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jom kira dengan saya, semua boleh kira. Let's go. A 3, a 2, a 1. 1, 2, 3, 4. Ini ada bridge. Skip. Ini apa? 5. Seterusnya, Nur Laila, 6. Zulfaik, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan juga 20. Sahabat sekalian, berita baik yang akan masuk dalam exam hampa, yang selalu akan masuk dalam exam hampa adalah kedua-20 unsur ini sahaja. Alright? Dan yang jarang-jarang yang akan masuk ialah transition element. Contoh dia seperti cuprum, zinc, argentum, plumbum, aurum, ferrum, manganese, chromium. Itu adalah semua unsur peralihan yang jarang-jarang akan masuk. Bila masuk jarang-jarang, awak nak kena fokus ke? Tak payah fokus. Awak hanya perlu fokus kepada 20 ini. Ada few student yang DM saya, tanya saya, apakah tips saya? Saya baru mula study, saya tak tahu saya apa. Tips yang pertama, hang study 20 ni dulu. Boleh. Hang kenal betul-betul 20 tu. Macam mana tips nak kenal dengan si dia? Tips nak kenal dengan si dia, hang kena kenal apa yang dia selalu buat dulu. Hang kena tahu apa dia suka dulu, apa dia punya hobi, apa dia punya family dia macam mana. Tak payah gelabah, hang nak tahu yang dalam ni. Hang tak payah nak tahu apa yang faham macam aku. Bagi nanti. Boleh. So tips yang pertama ialah itu. And then untuk bab 2 ini, tips dia markah free yang pasti mesti keluar di dalam paper 1 ialah saintis. Siapakah saintis yang mencipta teori model atom? Ataupun siapakah saintis yang membina model atom? Di dalam silibus SPM, kita ada 5. Iaitu apa dia? Follow me. J, J, E, N, J. 3, 2, 1. J, J, E, N, J. Sekali lagi. J, J, E, N, J. Jangan semacam. J, J, E, N, J. Yeah. Bukan Jojo. Ni seorang lagi ni. Ni seorang lagi. Sini, yang sini semua. Yang sini semua. J, J, E, N, J. Alright. So let's go. 3, 2, 1. Kita ada 5 saintis. J, J, E, and J. Baik. J yang pertama ada 1 J je. J yang kedua ada 2 J. Ada 2 J. Jangan J. Okay. Ini adalah John Dalton. John Dalton. Nombor 2 adalah J. Thomson. Nombor 3 agak-agak kurang apa dia? Adalah Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Terbaik. Seterusnya adalah Niels Bohr. And last one ialah James Chadwick. Sahabat sekalian, abang kakak, tak banyak saya minta hampa punya sel otak. Saya nak minta sikit sel otak hampa aja untuk ingatlah nama-nama diorang ni. Walaupun diorang tak ingat korang pun, diorang tak kenal pun korang, tapi korang kena ingat nama dia. Apa masalah dia? Saya tak tahu, tapi korang kena lah juga. Please. Dia macam crush awak. Awak kena kenal dia, tapi dia tak kenal awak. Macam inilah diorang. Okay, awak kena kenal diorang. By hook or by crook. Boleh 5 je bang, 5 je saya minta. Ngam. Okay, John Dalton, dia mengeluarkan teori bahawasanya wujudnya atom zarah terkecil. Saya typo, saya cakap ni kalau itu yang awak tulis. Kedua, J. Thomson Hazikah, dia menjumpai apa dia? Elektron. Dia menjumpai elektron berada di atas atom. Dan rupa-rupanya teori dia tak betul.
yang telah ditambah baik oleh anak murid dia. John Dalton yang pertama, dia merupakan ahli politik yang berjaya ketika itu. Dia mengeluarkan teori atom dan semua orang percaya. Siapa tak percaya dia bagi duit. Senang zaman dulu siapa tak percaya dia bagi duit. Oh, dia percaya. Kemudian ada Mamat pandai nama dia J.J. Thomson, dia macam Zarif Rushaidi. Dia jumpa satu teori, dia kata bahawa John Dalton ni tak betul, ada elektron. Tapi orang tak percaya J.J. Thomson ni. Orang cakap J.J. Thomson ni kencing. Dia kata ni mohong oh ya ni. Okay. Dia dog ni, orang tak percaya dia, orang percaya John Dalton. So dia tendang, dia ada anak murid dia Ernest Rutherford. Dia buat satu eksperimen nama dia gold leaf experiment. Gold foil experiment. Dan dia nak cari elektron, nak buktikan bahawa cikgu dia betul. Tapi dia terjumpa benda lain. Dia terjumpa proton. Ini based on true story. Ini based on true story. Betul? Ingat apa? Saya nak belajar sejarah ke? Saya hanya belajar sejarah benda ni je. Okay, next. Niels Bohr. Niels Bohr ni adalah seorang yang orang kata self-centered. Self-centered ni maksudnya kata dia tak dengar cakap orang lain, dia kaji sorang-sorang dia. Dia kaji sorang-sorang dan dia dapati bahawasanya atom tak bentuk macam ni. Atom bentuk dia 3D. Okey? Atom bentuk dia 3D. Ini 2D. Ini 2D. 2D maksudnya lepeh macam capati. Macam Zul Hakimi. Ya betul. Adakah kita ni macam 1D je, awak nampak saya ni macam kartun je? Tak kan? Kita ada tebal, tinggi dengan lebar, betul? Maka Niels Bohr telah mengeluarkan ilmu matematik dia untuk mengira probability of electron. Tu dia membuat integration terhadap area of the atom. Dan dia mendapati bahawasanya bukan bentuk dia macam tu. Dy dx, betul. Dia akan buat dia dx dengan integration. Dia dapati bahawasanya bentuk atom sebenarnya 3D sebegini. Dia telah menjumpai petala. Power. Okay. Orang tak percaya dia, orang yang ada gila. Orang tak percaya dia, orang yang ada gila. Serius. Dan dia end up tak berapa bagus. Dan kerja dia telah diambil ataupun telah diteruskan oleh Albert Einstein. Albert Einstein teruskan kerja dia, Albert Einstein menjadi tak betul. Okay, Albert Einstein pun dia cari benda lain, dia nak cari petala tapi dia terjumpa benda lain. Dia terjumpa photon, energy of electromagnetic wave yang awak akan belajar waktu fizik dekat bab 7 dekat 5. Okay, dia ada relation. Niels Bohr, kawan baik dia ada 3. Niels Bohr, Schrödinger dengan Albert Einstein, 3 orang kawan ni. And James Chadwick adalah orang yang melengkapkan teori modal ini di mana dia kata, okay, bentuk 3D, fine. Ada proton, ada elektron, ada petala, fine. Apa yang tak ada? Neutron. Yes. Jasper Kaur, yang last kali dia telah menjumpai neutron. Dia mengatakan bahawasanya disebabkan neutron lah ada berat. Ini tak ada berat. Ini hanyalah bentuk. Ini hanyalah charge elektron. Ini hanyalah charge proton dan elektron. Ini hanyalah petala. Tak ada berat. James Chadwick dibantu oleh kawan baik dia, iaitu Isaac Newton. Okay. Isaac Newton telah James Chadwick telah jumpa neutron dan Isaac Newton telah sambungkan dia punya penyelidikan dan telah menjumpai Newton law and so on. Itulah cerita dia. Boleh. Hai Tuan Yusin. Okay, baik. Makanya ini adalah model yang terakhir yang kita gunakan di dalam SPM. Sahabat-sahabat sekalian, petala yang pertama boleh diisi dengan hanya 2 elektron. Petala nombor 2 boleh diisi sehingga 8. Petala nombor 3 boleh diisi sehingganya 18. Ini juga adalah soalan yang saya banyak dapat di dalam answer. Bukan dia sampai 8 je ke? Tidak. Siapa yang terletak, siapa yang mempunyai 3 petala, petala yang ketiga dia mampu isi sehingga 18. Mampu. Bukan perlu. Okay? Dan lagi bawah dia, lagi banyak elektron dia boleh letak sehingga 36 and so on. Cuma perkara ini awak tidak belajar ketika sekolah, tapi dia keluar dalam exam. Ini kurang ajar. Dia tak belajar dalam sekolah tapi dia keluar dalam exam, betul? Cuma dia tak akan tanya kenapa. Dia akan just bagi contoh, dia bagi simbol. Okey, Nur Amalia, sampai takat ni saya nak berhenti kejap. Okey, baik. Tuan-tuan puan-puan. Saya nak berhenti kejap. Yang ni part saintis settle. Kita nak pergi pada perwakilan piawai. Apa maksud perwakilan piawai? Bermaksud standard representation. How do you write atoms in systematic manner? Okay, awak akan tuliskan simbol dia, awak akan tuliskan nombor nukleon dia dan awak akan tuliskan nombor proton di bawah kiri. Okay, ni Kusna. Sabar jap. Nanti soalan awak saya akan jawab. Soalan ni nanti saya akan jawab. Jangan risau. Baik. Sebagai contoh, okay, kita tengok unsur natrium. 11 ini adalah proton, natrium dia ada 23 nukleon. Okay. Macam mana kita nak tulis dia perwakilan piawai? Awak sudah belajar dalam tingkatan 1 ya, tapi kita nak recap balik. Tuliskan Na di sini,
And then awak tuliskan 11 di bawah. Awak tuliskan 23 di atas. Nombor di jadual berkala dengan perwakilan piawai terbalik. Dekat jadual berkala, proton dekat atas. Perwakilan piawai, nombor dekat bawah. Kenapa saja dia nak susahkan hidup kita? Tak semua orang suka tengok kita hidup senang je, tuan-tuan. Itu awak kena sedar. Awak kena sedar, kita sedar bahawa kita semua senang. Okay. Yang bawah ini ialah bilangan proton. Anastasia Zarif deking awak. Kita tak, mesti tak. Apa Zarif buat? Mini T please. Nampak apa? Zarif kat belah sini, jangan risau. Zarif kat belah sini. Lah, gosip tiba. Korang tulis ni mepek-mepek. Korang tulis mepek-mepek, nanti saya minta T nanti. Diam tadi. Ini ialah proton, ini ialah nukleon. Okey, baik. Sahabat sekalian, kita kena tahu dalam atom yang neutron, bilangan proton ialah sama dengan bilangan elektron. Sekiranya proton dia 11, elektron dia juga 11. Daripada bilangan elektron inilah, kita boleh susun elektron. Natrium mempunyai 11 proton, 23 nukleon. Macam mana nak susun 11 elektron ini? Kita akan susun dia 2.8.1. Okey. 11 elektron, susun dia macam mana? Di dalam petala pertama, boleh letak 2. Di dalam petala nombor 2, letak 8. Di petala nombor 3, last kali letak 1. Okey. Tuan-tuan perempuan, macam mana bentuk dia? Bentuk dia kita akan nampak sedemikian. Dalam ada 2. Ni first shell. Ini adalah first shell. And then second shell kita boleh letak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Petala nombor 3, letak berapa? Letak 1. Okey. Ada soalan daripada sahabat kita, macam mana nak tahu susunan elektron tersebut? Okey, dia ada 3 prinsip, dia ada 3 law tapi awak tak belajar iaitu kita ada Akhbar principle, Akhbar principle, Hans rule dengan molecular orbital rule. Baik, ketiga-tiga teori ini mengatakan bahawasanya untuk petala pertama kita hanya boleh letak 2 elektron. Untuk petala pertama kita boleh letak 2 elektron. Saja je saya sebut tadi bagi hampa wow sikit. 2 elektron, tak penting pun. Dia banyak benda tak penting pun dalam dunia ni. Okay, contohnya macam laki. Okey, tak tepi. Baik, 2 elektron dekat dalam boleh. Dan dekat luar dia boleh letak 8. Bakilah sekali boleh letak 1. Total elektron di dalam ini 2 tambah 8 sama dengan 10. Tambah dengan 1 sama dengan 11. Inilah 11 elektron awak. Clear? Okey, baik. Baik, Cun. Ada sesetengah sekolah dia cakap, cikgu sekolah dia cakap, simbol ni nak kena ada nukleus. Boleh, tak ada masalah. Benda kecil je, benda kecil. Elektron ada di luar, manakala proton ada di dalam. Proton ada di dalam. Kawan baik proton adalah neutron. Ini adalah 23 ialah nukleon number. 23 ialah nukleon number. Nukleon ialah hasil tambah proton dengan neutron. Sekali lagi saya ulang. Nukleon ialah hasil tambah proton dengan neutron. Nukleon ni bermaksud nukleus. Di dalam nukleus ada proton dengan neutron. Baik, kalau bilangan nukleon dia ialah 23, dia mempunyai 11 proton, berapakah neutron dia? Campak bawa kiri tolak, 23 tolak 1 sama dengan 12. Mana kata neutron dia adalah 12. Di dalam ini ada 12 neutron. Proton kecil, tak, proton besar. Sayang, proton besar, elektron yang kecil. Okey, boleh. Sekali saya nak stop sekejap. Kita ada 3 benda yang kita belajar. Saintis, perwakilan piawai, kita ada susunan elektron. Baik. Saya nak buat satu ni kejap. Saya nak padam sekejap. Saya nak padam sekejap. Saya nak awak lukis untuk silikon mempunyai proton ada 14, nukleon dia ada 28. Tolong lukiskan perwakilan piawai untuk silikon, tuliskan susunan elektron dan lukiskan struktur atom dia. Tolong saya sekejap. Okay, saya nak awak hantar jawapan dalam bentuk ini X, A, Z. Saya nak awak tuliskan dia punya susunan elektron dia 2 titik bla bla titik bla bla, and then saya nak awak lukiskan bentuk dia. Again, and then hantar ke DM saya dalam masa 20 saat dari sekarang. 20 saat je. Takat gambar, hantar dekat saya. Kita akan tengok jawapan beramai-ramai. Silikon 1. Okey. Dah. Awak ingat saya tak tahu awak hantar. Tak baca. Okey. Kita check dia percaya ataupun tidak Okey. Tengok. Saya tengok dekat request Saya tengok dekat request.
Korang jangan hantar gambar korang, saya risau nak buka ni. Korang jangan hantar selfie. Benda ni. Tengok ni. Ini sebabnya saya ada trust issue, tuan-tuan. Ni sir, dah hantar sir. Jumpa tak? Korang memang suka bagi fake hope ke? Ni siapa ni? Salmi. Salman Hayat. Nama Salman, panggil Salmi. Next. Kita tengok lagi. Ana ada hantar jawapan. Sabar sekejap. Kita tengok. Wow, cantiknya. Yes. Well done. Ana. Ni. Kemenangan di pihak wanita 1, lelaki 0 ya. Kita akan tengok lagi. Ini adalah lukisan yang betul. Ini adalah lukisan yang betul. Okay, boleh tengok. Seterusnya. Kita nak pergi kepada, kita nak tengok. Lelaki. Nyet. Tengok Nyet. Tengok Nyet Nama Nyet. Tengok. Ini macam mana nak kata tau? Hang kalau girlfriend hang mengajuk hang spam macam ni ke? Okay, kita tengok dia punya jawapan ya. Guys. Capati guys. Roti canai. Kuah banjir. Ada nukleus betul, ada 2, ada 8 betul, ada 1, 2, 3, 4. Cantik. Laki 1, walaupun dia macam atom ni macam dia tengah sakit tapi boleh diterima lah. Okey, sabar jap. Kita nak tengok wanita. Okey, kita tengok laki dulu. Susu. Hihi. Okey, kita tengok view foto dia. Laki dua. Terima kasih laki Anda tidak tidak mensia-siakan peluang ini kemenangan laki nombor 2. Banyak lelaki, tak ada perempuan pun. Mana ada perempuan yang ni. Okey, kita tengok daripada apa ni? Allah. Baisyah, kita tengok Baisyah. Jangan lukis begini. Guys, dengar. Elektron tak boleh berpasangan. Pada awalnya. Elektron mestilah disusun satu di bawah, satu di kiri. Sebab elektron ni dia akan repel. Ada banyak lagi ruang kosong bang. Kakak. Awak buat apa 2 orang dalam satu bilik? 2 best friend. They might tarik rambut. Yes, they will. Tak boleh. Saya pesan pengumuman kepada semua warga Blusher, Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Make sure elektron ditulis berasingan. Nampaknya wanita tidak berjaya mendapat markah. Laki masih di hadapan. Ya, itu dia. Baisyah nanti PM nombor akaun. Terima kasih bagi kemenangan. Okey, kita tengok daripada sabar jap. Korang tenang. Seorang sikit. Ya Allah. Saya nak ambil daripada Andy. Mana Andy? Hilang dah Andy. Andy Lau. Hilang Andy. Andy sudah hilang. Okey. Kita tengok wanita satu lagi. Ni macam kalau. Ni apa ni? Okey, kita tengok well done. Bagus. Jangan saya nak kira sekejap. Okey. Ini juga boleh. Silikon betul. Sendiri betul. Ini betul. Tapi ini awak tukarkan jadi SI boleh. Tuliskan SI and then awak ni bulatkan. Well done. Okey, tapi yang saya heran sabar jap. Ni nama letak apa ni? Luf Guki. Apa nama dia? Sabar jap. Ni. Luf for Guki. Betul macam mana saya nak kenal korang? Okey, terbaik. Kita tengok Iqbal Ahya sikit. They will always find a way to you eventually. Emotions are big, strong. And they suddenly come. They're not supposed to kill and they'll be crazy. You are supposed to friend, you did it right, friend. Saya rasa bersemangat. Okay, dan support member. Rasa bersemangat lepas tengok post Iqbal. Ya, semangat. Okay, bagus. Cantik. Please, main-main juga. The basic things of this, tolong jangan buat silap There is no room for error for this one. Boleh? Calik sikit. Terbaik. Baik. Point seterusnya. Saya nak cerita pasal perbezaan di antara ketiga-tiga benda ini. Okey. Yang pertama ialah unsur lain. Yang kedua ialah isotop. Yang ketiga ialah ion. 3 benda ni. Ni saya nak beritahu kat awak Kita ada 3 subatomik, iaitu kita ada proton, kita ada elektron, kita ada neutron. Okey? Kita ada 3 subatomik, iaitu contoh kalau saya letak sini P, Q, R, S.
P dengan Q ada 6, 7, 8. Okey, ini 12, 14, ini adalah 14, 16. Okey. Awak akan ditunjukkan soalan-soalan begini ketika SPM. Baik. Sesuatu unsur diterangkan, diklasifikasikan berdasarkan protonnya. Remember saya tulis, unsur diletak berdasarkan proton dia. Makna kata, kalau depa ada bilangan proton kat mana? Atas ke bawah? Proton ialah di bawah. Okey. Elektron dia ialah sama dengan bilangan proton. Neutron dia, kita tuliskan sekejap. Proton dia 6, elektron dia juga 6. 12 tolak 6 sama dengan 6. Okey. Proton dia 6, elektron dia juga sama dengan 6. Neutron dia 14 tolak 6 sama dengan 8. Semua boleh buat matematik kan? Jom sekali. 7, elektron dia berapa? 7. 14 tolak 7 berapa? 7. Okey, ini berapa? 8 proton, 8 elektron, 16 tolak 8, 8. Okey. Baik. Tolong dengar ni This is where you focus to this content Kalau proton sama, dia unsur yang sama. Kalau proton lain, dia unsur lain. Unsur lain mempunyai proton lain, bilangan proton lain. Maknanya ini awak tengok P dengan Q ada 6, 6. P dengan Q ialah unsur yang sama. P dengan Q ialah unsur yang sama. Okey. P dengan R 6, 7. Unsur lain. Proton lain, unsur lain. Mana kata depa orang yang berbeza. P dengan Q orang sama. P dengan Q orang yang sama. Benda yang sama. P dengan R orang yang lain, benda yang lain. Okey, boleh dapat tangkap tak? Okay. Unsur lain maksudnya elemen lain. Yes. Different element. Diff element. Okey. Isotop. Apakah isotop? Isotop apabila neutron lain. Neutron lain. Kita tengok neutron dia pula. Yang mana neutron lain? Tapi bilangan yang sama. 6 dengan 8. Diorang ni orang yang sama, tetapi diorang ada neutron yang lain. Mestilah neutron lain tapi proton sama. Proton sama. Okey. Boleh. Proton sama, tam sama, neutron lain. P dengan Q ialah isotop. Unsur yang sama. Okey. Boleh, komentar. Ion pula. Ion ada elektron lain. Lain pula. Elektron lain tapi proton sama. Okey, proton dia sama tapi elektron dia lain. Kat sini tak ada kat sini tak ada. Contoh, saya bagi kat sini R 3 negatif. R dengan R ada proton dia sama 7. Dia punya ni pun 14 sama, tetapi elektron dia sekarang tambah 3. Maknanya kata 7 tambah 3 dapat 10. 14 tolak 7 sama juga 7. Ini dengan itu ialah ion. This one and this one are ion because they have different electrons. Okay, saya nak awak screenshot ni dulu. Okay, saya nak awak screenshot ni dulu. Baik. Saya akan cuba one more time. Saya padam sekejap. Okay, screenshot ni dah, faham dah Okay. Dia memang akan dengar, dia mula-mula dia akan pening sikit. Soalan, dia bagi, tolong bagi saya satu huruf sekejap. Huruf yang awak suka, dua huruf yang awak suka. Awak suka S, okey. Ini mesti nama crush awak S Syafiq ke? Itu lagi apa? A. Baik. Saya nak test awak S dengan A. Ada 8, 16, 18. Apakah hubungan S dengan A? S dengan A. Sama apa? Sama proton. Proton dia 8. Betul. Kan? Beza apa? 16 tolak 8. Neutron dia adalah 8. Neutron dia adalah 10. Sama proton, lain neutron. Diorang ni adalah isotop. Okey. Saya padam. Ini ialah 8, ini ialah 9. Apakah hubungan A dengan S? S dengan A. Unsur lain. Pandai. Sebab proton dia lain. Oh, boleh faham. Bila proton lain, automatik benda lain terus. Okey, saya padam sekejap. 16, 8, S, 2 negatif. Apakah hubungan antara S dengan S? Ion. Proton sama, neutron juga sama, beza elektron di atas. Elektron lain dia ialah ion. Tepat. Well done. Okey, 3 benda ni unsur lain, isotop, ion. Now, awak tulis kat saya unsur ion ataupun isotop je. Proton lain, unsur lain. Okey, unsur. Kalau neutron lain,
isotop. Kalau elektron lain, ion. Tiga benda ni awak kena take note. Okey, Insyirah, Amirah. Okey. Kepada yang masih kebingungan, tiga benda je, kita ada tiga benda je. Dunia kita ada tiga benda je. Unsur, isotop, ion. Okey, unsur, isotop, ion. Unsur lain bermaksud proton dia orang lain. Isotop bermaksud neutron lain. Ion bermaksud elektron lain. Okey, baik. Saya akan bagi masa kejap untuk awak screenshot sebelum kita akan jawab soalan-soalan di hadapan. Okey, take your time sekejap. Sabar sekejap. Saya nak naikkan ni. Semua nampak kan? 1, 2, 3, 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Well done. Beri lah korang. Best lah bang. Okay. Now kita akan jawab 8 soalan 8 soalan. Kita akan, korang kalau dah download, korang kalau dah print, kita boleh jawab sama-sama. Kalau korang nak jawab online pun boleh. Mana kata korang tulis dalam korang punya iPad ke, phone ke, whatsoever. Soalan yang pertama kita ada, mana saya punya klip ni. Baik. Dia kata apa? Dia kata elektron gerak mengelilingi nukleus. Nukleus mengandungi proton dan juga neutron. Keyword dia dekat sini ialah neutron. Siapa yang jumpa neutron? J-E-N-J. Siapa dia? Dia adalah James Chadwick. Korang jangan main-main dengan nama dia. Korang campur James Thomson ke James Dalton. Jangan. James Chadwick. Okay, James Chadwick. Nama dia orang ni korang kena hafal lah sikit. Bukan James Sandwich, Zulfaid. Lapar ke? Bukan Gil-Lusek, lain tu bang. Bukan, lain bang. Okey. Lukiskan model struktur atom ini. Macam mana kita nak lukis? Kita akan lukiskan bulat di tengah menandakan dia punya nukleus. Neutron, proton. Dan untuk label awak just lukiskan petala. Begini. Kalau awak nak lukis neutron, proton dan begitu pun tak ada masalah. Okey, lukis macam ni pun okey. Macam gambar-gambar dah. Okey, baik. Nurdini, Aina Maisarah. Okey, Aina Maisarah. Buruknya tulisan, jangan jujur sangat. Okey, lawa lukisan. Terima kasih. Bagus. Saya pun ada tidak perasaan. Soalan nombor 2, kita ada tiba-tiba kan. Kita ada X, Y dengan Z. Okey, kita ada X, Y dengan Z. Sahabat-sahabat sekalian. Dia kata gambar menunjukkan charge nukleus atom bagi unsur X, Y dengan Z. Dia ada 3 proton, dia ada 3 juga elektron. Ini ada 9 proton. 3 proton, 9 proton. Lain proton. Sama unsur ke lain unsur? Unsur yang berlainan. Ini 9 proton, ini 13 proton. Sama unsur ke unsur lain? Unsur lain. So X, Y dengan Z ialah unsur yang berlainan. Dapat tangkap yang itu? Baik. Apa lagi yang kita kena tahu ialah siapa yang menyebabkan charge. Yang menyebabkan charge di dalam ini ialah proton. Yang di luar ialah elektron. Okey. Neutron tiada charge. Neutron tak ada charge. Soalan tanya, nyatakan zarah subatomik yang membekalkan charge dalam atom tersebut. Dalam atom tersebut, zarah atomik yang membekalkan charge ialah proton. Proton. Yang membekalkan charge dia adalah proton. Okey. Next, nyatakan zarah subatomik yang dijumpai di dalam nukleus atom. Jawapan dia ialah neutron. Senang je. Senang. Ini actually kita tengah warm up ni. Tengah nama pun kejar. Kejar balik. Kejar balik. Siapa yang tertinggal tu? Okay. Kita akan tahu, kita kena tulis proton dengan neutron. Jangan tulis elektron. Elektron tak ada kena-mengena dengan di dalam nukleus. Elektron bermain di luar. Okay. Tuliskan susunan elektron bagi unsur X, Y dengan Z. Kita kena buat training tadi. Kita dah buat training kan X, Y dengan Z. Sahabat-sahabat sekalian. X ada 3 proton, 3 elektron. Macam mana baca? 2.1, 2.7, 2.8.3. Okay, so apa jadi? 2.1, 2.7, 2.8.3. Jadi nanti jawapan bagi dalam X tak? Oh gitu. Oh kalau jawab SPM nanti korang dapat jawapan tak? Habis jawapan nanti saya nak tanya dah habis nanti jawapan nanti jawapan yang bagi tak? Cikgu dia bagi jawapan. Alah sia-sia. Kenapa tak bagi jawapan dulu? Dah jawab nanti. Jawapan tak bagi. Jawapan kita akan bincang dalam kelas sama-sama ni. Okey, rujukan. Ni tengah rujuk sama-sama lah. Okey, baik. Atom Z mengandungi 14 elektron. Kirakan nombor nukleon bagi atom Z. Okey, atom Z ada 13 proton. Dia kata dia ada 14 neutron. So, apa kita akan buat? Kita akan tambahkan sekali. Total dia ialah 27. Bilangan nukleon dia ialah 27. N equals to 27. Asyik. Boleh? Hang boleh jawab macam ni. Markah dia simple je bang. Warm up 4 markah. Dan kemungkinan yang akan keluar ialah benda ini.
Okay, dalam SPM. Next, soalan nombor 3. Mana soalan nombor 1? Oh, dah settle. Soalan nombor 3. Jadual, apakah nombor nukleon untuk Y? Proton 11, neutron 12. 11 tambah 12 sama dengan 23. 33, Tong Yusin. Ya Allah, Tong Yusin. Alright. Ini nukleon number dia tambahkan 10 tambah 10, 20, 23, 39. Jadi, untuk Y, 11 tambah 12, 23. Boleh? Dapat? Cantik. Tuliskan perwakilan piawai untuk ZA. Perwakilan piawai untuk ZA. Here comes the one we learned just now. Hazim, ya. Apa persoalan awak? Kena buat jalan kira ke? Kalau awak tengok markah dia, kalau markah dia 1 tak payah. Usually tak payah. Dalam kimia ni bukan maths. Ini bukan maths. So jalan kira tak berapa signifikan sangat. Okay. So Z datang 19, 39. 19 dekat bawah kiri, 39 dekat atas bawah kiri, atas kiri. Okay. Baik, jangan tulis belah kanan. Jangan tulis belah kanan. Belah kanan tu Sumaiyah. Okay. Itu adalah satu kesalahan yang besar. Okay, by the way, untuk yang form 5, tolong take note. Ini juga awak akan guna dalam fizik nuklear, bab 6 tingkatan 5 fizik. Okay, fizik nuklear, alfa, beta dan gamma. Penulisan perwakilan piawai ini. So please get your basic right, supaya kita boleh guna waktu fizik nanti. Okay. Sefaiz belum ajar. Sefaiz memang kuat main dia tu. Pukul dia. Kalau jumpa dia pukul. Faham? Jet. Okay, Marina. Okay. Nah, atom Y derma 1 elektron bentuk ion. Nyatakan bilangan proton, neutron dan elektron. Y. Dia derma 1. Y pada asalnya dia ada proton, elektron dengan neutron. Tam. Y plus dia ada proton, elektron dengan neutron. Okay, ni yang saya cakap elektron lain. Nampak ni Y. 11, 23. Proton dia adalah 11, neutron dia adalah 12, elektron dia adalah 11. Okay. 11 proton, 11 elektron sama banyak, neutron ialah dia bagi 12. Boleh? Okey, untuk elektron, ion dia derma 1. Dia derma maksudnya dia buang 1, Anita. Bila dia buang 1, tolak 1, 11 tolak 1 berapa, Anita? Sama dengan 10. Yes, jadi nampak ni. Inilah ion. Elektron lain, ion. Elektron lain, proton sama, ion. Elektron lain, proton sama, ion. Dah dapat dah. Yang tadi ada yang cakap saya suruh kening lah ini. Yang mana cakap tadi ada kening. Sekarang saya suruh okey ke? Suruh okey ke? Sudah kan? Sebenarnya benda yang sama je. Tapi saya mau terang cara lain. Subatomik ialah unsur di dalam, unsur kecil, zarah kecil di dalam atom. Okay. Saya cuba cakap sabar. Brittany Amber ada sini. Rai ada. Brittany Amber ni tak habis-habis. Time orang nak tidur juga nak call. Malas aku. Okey, baik. Sarawak saya tak pandai lah. Sarawak saya belajar baru dekat jalan. Lepas tu saya baru kenal dengan someone ni daripada Sarawak. Baru nak belajar dekat Sarawak, dia dah next dah. Aduh, kita cukup kecewa. Kami cukup kecewa dengan kita. Janganlah call tani. Aduh, okey. Ini semua apa Tio ajar ni. Tio kuat apa next tu. Tuliskan susunan elektron untuk atom X. Susunan elektron untuk atom X. X ada proton 10, elektron juga 10 kan? Jadi macam mana kita nak susun dia guys? Ada 10 elektron, kita nak susun dia bagaimana? 2.8. Dapat. Okey, terbaik Alia. Lukiskan susunan elektron untuk X. Bila dia cakap pasal lukis, ini tulis ini lukis. Lukis mana kata kita kena lukis capati yang awak lukis tadi. Jadi awak kena buat macam mana ya? Zarif. Yang macam-macam. Okey, X buat 2 and then hang lukiskan 8 dekat sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada benda lawak, ada benda yang tak lawak. Itu je. Amber. Darah yang main. Saya keluarkan Eco 9 nanti. Okay. Lukiskan struktur atom untuk susunan elektron, lukiskan struktur atom. Labelkan semua zarah dalam gambar rajah. Okay. Sekiranya dia minta sama, ini dengan itu sebenarnya sama. Just that kalau disuruh labelkan semua zarah atomik dalam gambar rajah, mana kata awak kena tuliskan X, dalam dia ada 10 proton, 10 neutron. Awak labelkan 10 proton, 10 neutron and everything else the same as before. Okay. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Boleh? Baik. Buka do not disturb. Oh, boleh buka do not disturb? Ya. Aduh, macam mana nak buka do not disturb? Jadi saya buka. Okey, soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Berdasarkan jadual 2.2, atom manakah ialah isotop?
Yang manakah isotop? Isotop apa yang lain? Proton lain ke? Elektron lain ke? Neutron lain? Isotop. Saya tak beritahu jawapan ke awak. Okey, isotop. Jangan saya nak betulkan kamera je. Saya tak beritahu jawapan ke awak. Isotop. Apa yang lain? Neutron lain. Wah, powernya. Macam mana korang tahu? Neutron lain. Yang mana adalah neutron lain? Kita kena tengok kan. Nukleon tolak proton dulu. Kita akan dapat neutron dia adalah 6. Ini adalah 7. Ini ialah 12. Ini adalah 12. Okay. Syarat dia mesti proton sama. Proton sama, neutron lain. So yang manakah isotop? W dengan X. Dapat angka. So, jawapan kita ialah W dengan X. Dia minta explain. Explain adalah satu request yang agak berat. Hang lupa nak message girlfriend hang tertidur malam semalam, tak sempat nak reply, esok pagi dia hantar explain. Macam mana nak explain? Okay. Bila dia minta dalam soalan explain, mana kata awak kena tuliskan ayat yang penuh. Awak ada ke awak reply ke girlfriend awak girlfriend awak marah dia tanya explain. Awak hantar point form. Pertama, saya tolong mak. Kedua, saya tengah baca buku. Ketiga, saya tak, ini ayat standard lah. Tak perasan. Itu adalah jawapan standard ya daripada kaum lelaki. Sorry saya terpaksa bagi tahu I do not mean to expose you guys whatsoever, tapi jangan risau, we have better tricks, we have better answers. Antara jawapan yang telah dikenal pasti oleh golongan wanita daripada lelaki ialah sorry you tak perasan. Silent phone. Sorry you tak perasan, silent phone. Lelaki kenapa saya bagi tahu jawapan tu tak boleh digunakan sebab itu adalah jawapan yang out of date. Silent phone. Kenapa silent phone? Kena. You sorry you I silent phone. Kenapa silent phone? Baru hantar ayat tu, dia akan hantar laju. Kenapa ada silent phone? Perempuan dah tahu kita nak akan hantar jawapan tu, so dia akan tanya message. So kita duduk, kita diam sat. Diam, terfikir. Dia orang akan hantar message. Dengan fikiran salah tu, masih lagi. So jawapan silent phone tak boleh digunakan. Apa kita boleh kata? Okay, kita kata tengah belajar. Okay, tengah belajar adalah jawapan yang selamat lah. Dia malah tak boleh. Dia macam berit tengah belajar. Okay. Tengah fokus. Mari sekejap alasan korang sekejap. Malam aku tengok. Alasan saya tak boleh. Tengok korang punya alasan sekejap. Tidur. Faham? Lagi? Tengah solat. Abang tunggang agama teruk sangat abang. Abang solat pun lama abang. Phone hilang. Oh betul. Esok jumpa balik. Mengaji. Faham. Dia enggak? Faham. Tajud. Ayah ambil phone. Macam mana awak boleh reply balik dia kalau ayah ambil phone? Mak panggil. Dah tak habis cari rezeki. cari rezeki suka-suka bang. Beras kita beli bang. Cari rezeki. Abang? Bagus. Malas layan you. Press F for our fallen brother. Itu jawapan tak boleh pakai bang. Itu hang jawab macam tu. Dia nanti screenshot bang. Nanti screenshot dia letak kat Twitter bang. Habis. Abang kena seram. Abang jangan buat macam tu. Okay. Okay, baik. Next. Kalau dia minta explain dalam soalan, ingat ayat mesti penuh. Ini kerana unsur W dan X mempunyai bilangan proton yang sama. Dan tetapi bilangan neutron berbeza. Tolong cek, jangan tulis nukleon Amber. Brittany Amber, jangan tulis nukleon. Nukleon bukan subatomik. Nukleon hanyalah terma. Subatomik adalah proton, elektron ataupun neutron. PEN. Proton dengan neutron gabung jadi nukleon. Nukleon bukanlah subatomic particle. Dia adalah terma penggabungan proton dengan neutron. Okay. Baik. Next, soalan nombor 5. Sabar sekejap. Soalan nombor 5. Korang baca kejap. Soalan ni ramai yang bila nampak soalan ni kita cirit sebab dia tengok nombor banyak. Soalan ni kita nak jawab Macam mana nak jawab? Anastasia. Okay. Sahabat-sahabat sekalian, kita nak tahu unsur dia wujud dalam dunia kita dalam bentuk isotop. Mana kata dia ada kembar dia. Dalam dunia kita ada kembar sama juga dengan unsur. Kembar dalam kimia kita panggil sebagai isotop. Di mana di dalam isotop tersebut akan ada isotop yang original. Akan ada isotop yang spicy, yang tak original. Macam mana nak tahu unsur itu ataupun isotop itu ialah original? Bilangan dia paling banyak. Kita akan panggil dia sebagai the highest abundancy. Macam mana nak tahu? Kita tengok percentage dia. So let's go. Kita ada yang pertama magnesium, yang kedua kita ada magnesium 25, yang ketiga kita ada magnesium 11. Okey. Ini adalah isotop magnesium 24. Ini adalah magnesium 25. Ini adalah magnesium 26. Dia orang ni magnesium. Bilangan proton dia orang sama. Proton dia orang adalah 12, 12, 12. Yang berbeza ialah neutron.
Ini dia punya neutron dia 12. 25 tolak 12, 13. 25, 26 tolak 12, 14. So, neutron dia orang berbeza. Maka dia orang ialah isotop. Yang manakah original? Yang original ialah this one. Ini adalah original. Oh, hilang tu. Okay. Oh, hilang. Ini adalah original. Macam mana nak tahu dia original? Sebab dia paling banyak. Original maksudnya dia paling stabil. Macam mana saya tahu 12? Itu cakap basic. Kalau kita kenal periodic table, proton long tak. Kalau kita tahu kedudukan dia orang, kita boleh tahu proton dia berapa. Tapi jangan risau, periodic table dia bagi dalam exam. Saya tak tahu tengok benda ni. Saya punya cadar pun periodic table bang. Saya punya sabun ada unsur dalam tu. Ada unsur-unsur. Colgate saya keluar putih kan. Saya keluar warna-warna periodic table. Gitu. Okey, baik. So ini original. Ini adalah dia punya duplicate, ini adalah duplicate. Baik, duplicate dia orang ini tidak stabil. Bila tidak stabil, dia orang ada kegunaan. Kita akan panggil dia orang ini sebagai radioisotop. Macam mana nak kira berat dia orang? Berat purata. Jadi nama pun average. Kita nak calculate relative atomic mass. Relative atomic mass, apa sekejap? Lah tak buka ke charger lebih tadi. Okay. Nak cari relative atomic mass of magnesium, kita akan tambah semua sekali bahagi dengan 100. Iaitu 78% darab dengan berat dia 79 didarabkan dengan 24 ditambahkan dengan 10 darab dengan 25 ditambahkan dengan 11 didarabkan dengan 26. Nama pun peratus per 100 per 1000 damat. Jadi kita akan dapat jawapan dia sebagai 24.32. Sampai dekat ni everything seems like true, right? But remember, they always, when we talk about numbers, they must be unit. Relative atomic mass, unit dia ialah gram per mole. Okay. Kenapa 100 per 100, 79 per 100, 10 per 100, 11 per 100? Okay. Maths. Boleh. Means. Dia tak payah pun. X squared tukar Z squared, X tolak Y minus over standard deviation, Snapchat, kiri. Tak payah. Lagu semua tak payah. Tambah je, darab. Kita bagi satu. Habis. Ataupun, cara tulis lain ialah per 100 bermasa 79 ini sama dengan 0.79 didarabkan dengan 24 ditambahkan dengan 0.1 didarabkan dengan 25 ditambahkan dengan 0.11 didarabkan dengan 26. Kita akan dapat jawapan yang sama juga, 24.32 gram per mol. Nangis Ifwan. Bukan Ifwan yang nangis, semua nangis. Okey. Boleh? Ngam. Tengok soalan nombor 6. Madam Maimunah telah didiagnos dengan kanser tulang. Okay, cancer is something that we cannot detect. Kawan saya ada few yang cancer juga. Even my family members ada yang juga. Untuk korang, apa nasihat saya, cancer ni kita tak boleh elak. Tapi it depends on the environment we are in with. Contoh dia, most cancer sekarang ni berlaku daripada environment kita. UV light, okay, smokes, peroxides, okay, free radicals of oxygen, carbon monoxide, hisap gam, apa lagi ketum, ketum tak ada mana pun. Okay, dia kebanyakan kanser ini dia berlaku apabila korang hidu ataupun korang expose dengan bahan-bahan tersebut. Baik, antara isotop yang boleh digunakan untuk rawat kanser ialah kita boleh guna cobalt 60. Yes, cobalt 60. Apa fungsi cobalt 60 ni? Cobalt 60 itu bermaksud dia punya nuclear number tau. Maksudnya dia 60 something, dia ada nombor dia kat sini X. Cobalt 60 is a radioisotope di mana dia tidak stabil. Dan apa yang cobalt akan buat? Dia akan keluarkan gamma ray. Gamma ray inilah digunakan untuk gunakan untuk menghalang pertumbuhan kanser. Gamma ray. Okey. Apakah kesan positif dan kesan negatif menggunakan isotop Da? Kesan positif, kita dapat membunuh sel kanser lah. Kesan negatif, kalau over exposure, dia akan memberikan kesan kepada sel-sel lain. Okay. Bio divorce, Okay, baik. Next, soalan nombor ini adalah soalan nombor 7 kan. 7 korang cuba jawab jap. 7 korang cuba jawab jap. Saya nak explain dekat korang pasal isotop. Lama betul Amber call ni. Phone saya sampai hang.
Hang. Hang call ke sebab hang? Allah. Okay. Angkat je sir. Nantilah. So, saya malu dah sebenarnya. Saya ni sebenarnya adalah orang yang malu. Okay. Saya nak cerita kegunaan isotop. Okay. Kegunaan isotop ataupun prinsip isotop. Prinsip isotop tidak diterangkan di dalam buku. Okay, mesti I tell you. Okay. Kita akan guna isotop yang stabil tidak boleh digunakan. Isotop yang tak stabil yang boleh digunakan. Contoh, saya ada karbon 14, karbon wujud sebagai karbon 14, karbon 13 dan juga karbon 12. Okay, karbon wujud ada 3 isotop, 14, 13 dengan 12. Di antara isotop ini yang paling stabil. Dia wujud 99%. Ini dia wujud 0.9%. Ini dia wujud 0.1%. Okay, dia wujud macam tu. Macam mana kita nak tahu? Kita akan guna nama alat dia, nama dia adalah scanning electron microscope, EDX, SEM-EDX, scanning electron microscope, electron dispersive X-ray, dan kita boleh guna mass spectrometry, kita boleh guna apa lagi banyak alat lah. Dan kita guna alat tu kita boleh tahu sampel tu ada berapa banyak carbon and so on. Okay, merci. Nah, ini adalah stabil. Stabil, dia tak ada kegunaan. Tak ada kegunaan. Tak ada guna. Macam apa? Macam kulit saya ni lah. Kulit saya ni semua karbon ni. Karbon ni. Ini semua karbon. Tak ada guna. Macam laki. Jangan terus terang sangat. Okey. Laki semua tak sama Okey, ada okey, baik. Ni semua karbon Semua karbon. Kulit awak pun sama. Kulit kita adalah karbon 12. Right. Tapi di antara kulit-kulit kita ini, okay, bukan sahaja karbon, kulit kita karbon kita juga hidup karbon dioksida Kita juga hidup karbon dioksida. Jadi dalam badan kita juga ada karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey, kita ada karbon dioksida. Ada karbon dioksida 12, ada karbon dioksida 14. Okey, karbon dioksida 12, karbon dioksida 14. Bukan daripada itu juga, gula dalam badan kita, amino acid dalam badan kita, gula. C6H12O6. Ada yang karbon 12, ada yang karbon 14, 6H12O6. Setiap semua yang ada karbon, semua dia ada kembar, Yang mana stabil? Tolong saya kejap, yang kiri stabil ke yang kanan stabil? Yang kiri stabil. Stabil ada guna ke tak ada guna? Tak ada guna, tak function. Okay. Ini yang tak stabil dan diorang ini yang ada kegunaan. Ini yang ada kegunaan. So, what is the kegunaan dan bagaimanakah isotop ini digunakan? Dia akan, karbon 14 ini, dia akan jadi karbon 12 dengan mengeluarkan 2 neutron. Okay. Karbon 14 ini, dia tak stabil. Dia akan jadi stabil. Dengan mengeluarkan 2 neutron. Nampak? 12 tambah 2, jadilah 14. Okay. Boleh. Alright, dia tetap unsur yang sama sebab dia adalah proton dia sama. Tak stabil, jadi stabil, dia mengeluarkan 2 neutron. Okay, boleh faham yang tu dulu First, 14, jadi 12, keluarkan 2 neutron. Ini kita akan baca guna gigamula tube ataupun kita akan guna sensor lah nak detect neutron dia. Okay. Nah. Karbon 14 digunakan untuk carbon dating. Carbon pun dating, guys. Ya. Carbon dating ini bermaksud apa? Bermaksud kita nak teka umur. Kita nak measure umur, kita nak ukur ataupun nak nilai benda itu hidup pada tahun bila. Dan teknologi ini dijumpai pada awal tahun 1990. Baru lagi. Okay. Saya akan bagi 3 zaman. Ini adalah zaman dinosaur. Dina ada dalam ni tak, Dina? Dina? Awal Amin ada tak? Dina? Bukan Dina, bukan. Yang form 4. Dina? Dino. Faham? Dina tak ada. Awal Amin pun tak ada. Faham. Nampak dah. Dini ada. Tak, Dina dengan awal Amin. Dia pandai dah. Buat story akan tag-tag satu sama lain. Sweet bang. Faham. Itu adalah cara yang kata bagus lah. Power. Okey. Nampak dia tak ada sekali. Faham. Okey. Ini adalah zaman dinosaur. Zaman dinosaur. Ini adalah zaman tahun zaman kucing. Okey, tak ada zaman kucing lah. Zaman kucing lah, boleh lah. Zaman Oyen. Saya letakkan contoh je. Ini adalah sekarang. Alright. Saya just letak. Okey, zaman dinosaur ni contohlah 2200. Padahal tak. Padahal berapa million lah tahun lepas. Okey, ini Oyen pula contoh tahun
1900. Ini zaman sekarang 2020. Okey. Lama zaman ni. Baik. Ketika di zaman dinosaur, saya lukiskan dinosaur kejap Macam mana nak lukis dinosaur? Sabar jap. Allah. Ui, gelap. Dia ada ekor, dia ada kepala. Saya nak lukis T-Rex sebenarnya tapi dah jadi apa-apa je lah. Okey. Dia jadi kangaroo guys. Okey lah. Boleh lah tu. Abaikan dia. Makin lama pertama makin buruk tak? Okey. T-Rex. Ya. Zaman Oyen, kucing. Ni kalau Oyen tengok, Oyen nangis ni. Okey lah kucing. Sigba tengok nangis kat ni. Okey. Baik, ni zaman sekarang saya akan lukiskan Sabrina ya. Hilza pun okey juga. Saya akan lukiskan Hilza. Okey. Ya, besar ya. Efek cucuk vaksin guys. Makin tinggi. Okey, tuan-tuan puan-puan. Setiap zaman dia ada karbon dioksida sendiri. Dia atmosfera ini udara kita ada karbon dioksida, betul? Di zaman dinosaur ada karbon dioksida. Dia ada karbon dioksida, di antara dia adalah karbon 14. Di antara dia pun juga ada karbon 14, dia ada juga karbon 14. Okey. Baik. Dan ketika tahun 2021, ini siapa dia nama tadi Adelina ke? Sabrina. Oh, ingat abang ingat saja dia test. Okey, ini adalah Sabrina. Sabrina dia telah terjumpa. Oh, muka marah betul. Dia terjumpa Oyen punya apa? Ke bumi. Ni Oyen. Dan dia terjumpa juga tulang dinosaur. Okey, dah tinggal tulang je lah. Faham sendiri lah ini tulang Ini tulang. Baik. Tuan-tuan, bayangkan awak Sabrina, awak nampak, ada mayat kucing, mayat Oyen. Ada juga tulang. Baik. Siapa yang mati dulu? Dinosaur ke Oyen mati dulu? Dino mati dulu. Yes. Macam mana kita tahu Dino mati dulu? Apa bukti? Explain lah. Explain. Macam mana kita tahu Oyen mati lambat? Ke Oyen lama lagi? Zaman dulu ada kucing besar. Macam mana tak tahu? Kita akan berpandukan bilangan karbon 14. Ini dia ada karbon 14. Dalam badan dinosaur ini ada karbon 14. Tapi lama kelamaan karbon 14 ni akan berubah jadi karbon 12. Dalam badan Oyen pun ada karbon 14. Lama kelamaan dia akan berubah menjadi karbon 12. Okay, now you get the answer. Dinosaur jauh tak? Lama tak? Daripada 200 sampai ke 220. Lama bang. Kita baru PKP baru 2 tahun bang. Ini bang, bertahun-tahun. 2 tahun pun rasa lama gila. Ini bertahun-tahun. So, karbon 14 dekat sini sudah banyak berubah jadi karbon 12. Last kali dalam badan dia ada banyak tak karbon 14? Ada banyak tak? Dia sudah lama lah kali dalam badan dia ada banyak tak karbon 14? Ada sikit. Dia ada sikit. Sebab karbon 14 sudah tukar jadi karbon 12. Dia dah decay. Dia tu sudah terurai menjadi karbon 12. Dia terurai menjadi karbon 12. So, as time pass by tinggallah sikit karbon 14 sikit. Okey. Kucing. Daripada ini ke itu 20 tahun je. Banyak ke sikit dalam badan dia? Dia masih lagi ada banyak karbon 14. Masih banyak. So, Sabrina ni akan buat apa tau? Dia akan check guna sense carbon 14 sensor. Dia akan check guna carbon 14 sensor. So, dia boleh sense berapa banyak carbon 14 dalam kucing. Tak ada kerja tengok ada kucing dia check dia check. Banyak. Berapa check? Itu notification phone. Okey, banyak. Okay. Dia check sekali lagi. Macam notification awak ya betul. Sikit. Bila sikit menandakan dia sudah meninggal lama. Faham. Itulah how carbon dating works. Okay. Yes, inilah prinsip dia. Prinsip isotop ialah isotop yang tidak stabil akan terurai menjadi stabil over time. Yang kita akan baca ialah isotop yang tidak stabil. Kalau kita baca banyak, mana kata dia baru sahaja meninggal. Kalau baca banyak gila baru tadi. Baru tadi. So dalam kalau saya one day awak nampak saya seakan-akan begitu So apa awak buat? Awak jangan tingkah
Wah, saya pusing tahu. Dan ni, saya kena set jangan macam tu tak. Awak keluarkan sensor carbon 14 dan awak cek. Awak cek. Banyak lagi carbon 14. Mampan meletup. Pum. Dia macam, oi, awak apa ni? Lah, sir mas, ingatkan sudah mati. Saya tak mati lagi. Dalam badan saya ada banyak carbon 14 lagi. Mana kata saya belum mati. Okey. Tapi awak cek. Mana saya dah hidup waktu zaman dinosaur. Lama dah hidup. Tapi saya sebenarnya dah lama mati. Tapi saya yang ada kat depan ini adalah bukan saya pun. Alright, ini yang awak akan belajar dalam forensik. Yeah. So, ladies and gentlemen, I think kita sudah sampai ke penghujung rancangan dan saya nak ucapkan terima kasih kepada semua warga-warga Plushon yang menyertai kita punya sesi hari ini. Sekejap, saya nak buka lagu balik tadi. Okay. Writing's not that easy. Jangan kuat sangat iklan oi. This sentence is grammatically. Okay. For those yang Form 4, you have class with Sir Faiz at 4 o'clock, right? And your Form 5 at 5:30 for chemistry. We're going to look into topic thermochemistry. And wherever you are, I would like to say, saya doakan awak semua sihat. And whatever hardship you are going through, remember, whenever there is hardship or difficulties, there will always be opportunities for you to get stronger. And there will always be light at the end of the tunnel. Wish you guys all the best. Boys, girls, boys and girls. Ada lagi tu, nampak? I will follow you now wherever you may go. I'll follow you way down to your deepest low. I'll always be around whenever life takes you. You know I'll follow you. Assalamualaikum. Going all night, running, alright, bye. Last goodbye, saya letak. Jumpa lagi. Stay safe. Angela, Diana, Fatimah, Amsha, Sofia, Hafiz, Angela, Ramai. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.